Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi insya-Allah hari ini saya akan bentangkan ataupun saya akan sharekan sedikit tentang pembacaan saya berkenaan sesuatu perkara yang mungkin tak ramai yang tahulah. Saya akan bentangkan tentang penaklukan atau penghancuran garisan Bar-Lev. Okey, apa sebenarnya kan penghancuran garisan Bar-Lev ni? Apa maksud dia Bar-Lev? Okey, sebenarnya kalau kita nak tahu, sebenarnya ini antara peperangan yang di mana melibatkan Israel dan juga tanah-tanah Arab, negara-negara Arab. Dan kita jarang jumpa sejarah ni kerana dia tak banyak diceritakan di buku-buku sekolah dan sebagainya. Kita tak belajar kat sekolah. Tetapi kalau korang semua buat pembacaan yang lebih teliti, insya-Allah korang akan jumpa ni dekat dalam internet, dekat dalam buku-buku yang tulisan-tulisan pihak Yahudi maupun kita yang sebagai orang Islam ni. Alright, kita tak nak buang masa. Okay, let's go. Jadi sebenarnya penjajahan orang Yahudi ke atas Palestin untuk membentuk negara Israel adalah akibat daripada kejatuhan Daulah Uthmaniyah. Dan juga selain daripada itu, pembentukan negara haram itu juga pada 1948 adalah akibat berlakunya perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1919 Masihi dan juga perjanjian Lausanne pada tahun 1919. Pada tahun 1948 kita menyaksikan bahawa berlakunya peperangan Arab Israel, iaitu di mana negara-negara melibatkan Syria, Jordan, Mesir, Lebanon, Iraq, Arab Saudi dan juga Yaman menentang Mesir. Namun pada waktu itu kemenangan berpihak kepada pihak lawan, iaitu Israel. Jadi akibat kekalahan tersebut, maka Palestin itu dibahagikan kepada dua. Dan separuh daripadanya jatuh kepada Israel, which is maksudlah Baitul Maqdis, and then manakala tepi barat jatuh kepada Jordan, tepi Gaza jatuh pula kepada Mesir. Namun pada tahun Jun 1967 berlaku lagi satu peperangan, iaitu peperangan yang dikenali sebagai Perang 6 Hari, di mana melibatkan perang Arab Israel lah. Dan namun kat sini Israel menang lagi sekali, dan kawasan-kawasan yang dikuasai Mesir tadi telah jatuh juga kepada, dan juga Jordan tadi dikuasai semula oleh Israel. Oleh itu pada tahun 1970 Presiden Anwar Sadat yang menggantikan presiden sebelumnya, dia katakan bahawa dia nak kembalikan imej dia dengan mendapatkan semula kawasan-kawasan di wilayah Mesir ni, ini Sinai dan Gaza lah. Dan pada tahun 1967 juga, 1967 tu mereka planning untuk menggempur kawasan Israel pada tahun 6 Oktober 1973 pada hari perayaan suci mereka, iaitu hari Yom Kippur. Jadi macam yang kita tahu tadi, setelah Israel menang pada tahun 1967 tu, maka terusan Suez juga, kawasan terusan Suez juga jatuh kepada bawah jajahan Israel. Dan oleh itu mereka telah membina satu benteng ataupun satu benteng lah yang dikenali sebagai Bar-Lev, di mana benteng Bar-Lev ni diberikan nama sempena jeneral mereka, iaitu Ham Bar-Lev. Benteng itu juga disebut sebagai garis Bar-Lev yang dibina pada tahun 1971 dengan kos 500 juta USD. Bayangkan rakan-rakan, 500 juta USD tu macam-macam kita boleh buat. Tapi mereka ni buat satu garisan benteng untuk mempertahankan kawasan mereka. Dan tujuan utama dia macam saya cakap tadi lah, untuk melindungi kawasan mereka tu daripada serangan orang Arab. Namun begitu kejayaan mereka untuk membina benteng Bar-Lev ni pada tahun 1971 dan juga pembunuhan mereka ke atas presiden yang telah digantikan oleh Presiden Anwar Sadat tadi, yakni Presiden Gamal Nasir pada tahun 1970, maka ini menyebabkan mereka untuk terus lalai. Alright, untuk 3 tahun berikutnya, 71, 72, 73. Pada tahun 1971, Anwar Sadat dalam rangka membina imej dia telah bercakap dengan Israel ni untuk undurkan tentera diorang ni daripada wilayah yang diorang jejaki itu. And then Mesir akan melakukan gencatan senjata ke atas wilayah tersebut. Israel degil, dia tak nak undurkan dia punya tentera dia. Maka pada tahun 1972, Anwar Sadat telah melancarkan perang terhadap Israel kerana tidak mengikut apa yang dia cakap lah. Okey, malahan Mesir juga dia mula kuatkan dia punya kuasa tentera dia dengan bantuan Soviet Union. And then pada tahun 1973, Anwar Sadat juga telah bukan saja dia umumkan perang ke atas Israel, tapi dia juga turut dapat sokongan diplomatik daripada siapa? Eropah, Soviet Union dan juga Afrika.
Maka daripada pihak Israel pula, diorang ambil mudah ancaman Mesir. Sebab apa tahu? Sebab disebabkan kemenangan mereka di dalam perang 6 hari yang sebelum berlaku. Ke hari kejadian pun berlaku, iaitu serangan hari Yom Kippur, di mana Israel tersentak dengan kelancaran dan juga peperangan yang dilaksanakan oleh orang-orang tentera-tentera Anwar Sadat. Mesir telah berpakat dengan Syria untuk mengatur satu serangan bersama ke atas Israel yang dikenali sebagai Operasi Badar, di mana serangan yang dilancarkan pada hari perayaan Yahudi itu, iaitu Yom Kippur, ini dibuat pada 6 Oktober 1973 Masihi. Now, Syria telah menyerang Bukit Golan. Mesir pula membuat serangan serentak ke atas terusan Suez dan Sinai. Serangan ini dibawa kemusnahan teruk kepada Israel sebelum pasukan Amerika sendiri turut masuk campur. Dia bagi bantuan udara and then untuk undurkan tentera Arab selepas 2 hingga ke 3 minggu berperang. Sebanyak 2,665 orang askar Israel dibunuh, manakala 7,250 lain tercedera. Bertarikh 10 Ramadan 1393, maka 7 Oktober 1973, tentera Mesir berjaya runtuhkan benteng Bar-Lev yang lindungi terusan Suez daripada orang-orang serangan Mesir, dan juga dengan bantuan Libya, Algeria, Arab Saudi, Iraq, Kuwait dan juga Sudan. Tentera Mesir berjaya memberikan pukulan hebat ke atas Israel dan juga dalam perang yang dikenali sebagai Perang Ramadan ini. Okey, jadi walaupun peperangan tersebut merupakan peperangan yang dimenangi oleh Israel secara fizikalnya, itu pun akibat bantuan Amerika Syarikat, namun ini merupakan satu tamparan hebat kepada moraliti yang dipegang oleh bangsa-bangsa Yahudi ini. Malahan bayangkan Suruhanjaya yang dibentukkan oleh Israel berkaitan perang ini mengesyorkan pemecatan beberapa pegawai tentera utama. Contohnya Menteri Pertahanan Israel Moshe Dayan dipersalahkan. Perdana Menteri Golda Meir juga terpaksa letakkan jawatan. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana stability yang dipegang oleh tanah Israel ini dah mula untuk goyah. Jadi orang kata mana dia boleh menang kan? Macam mana boleh tertahuannya benteng Bar-Lev ni? Alright, sebenarnya ada beberapa key feature yang perlu diambil kira lah. Okey, antaranya kita boleh tengok, ini ada beberapa yang saya akan senaraikan. Yang pertama sekali adalah peranan double agent, ataupun perisik dua muka yang dikenali sebagai Ashraf Marwan. Okey, Mossad ataupun dia punya PM menyangka bahawa Ashraf Marwan ni perisik mereka yang amat berharga lah, sebab kedudukan dia rapat dengan Anwar Sadat. Namun apa yang diorang tak sangka, sebenarnya Ashraf ni adalah perisik Mesir dan maklumat yang disalurkan kepada Israel adalah hanya yang dikehendaki saja. Maksudnya, okey, contoh pada ini apa yang dilakukan adalah pada 5 Oktober 1973, sehari sebelum perang ini meletus, Ashraf Marwan telah bocorkan maklumat berkenaan berlakunya melancarkan perang pada jam 6 petang Oktober hari esoknya. Namun sedangkan Mesir sebenarnya akan mula melancarkan serangan dia pada jam 2 petang, menunjukkan dia nak manipulatekan tentera Israel untuk tidak bersedia lagi pada waktu itulah. Jadi kemampuan tentera Mesir menyusupkan seorang ejen ke dalam Mossad yang dikenali sebagai ejen perisikan yang sangat berkualiti tinggi ini memalukan Israel. Kedua adalah strategi perang Mesir yang tidak terlalu ambitious, yang realistik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Alright, jadi selepas peperangan 1967 tu, Israel menyangkakan bahawa Mesir ni dia akan orang kata macam down lah, sebab lumpuh dia punya ketenteraan udara dia, dan mereka dijangka untuk kembali semula hanya melalui diorang punya pemulihan tentera udara yang akan ambil masa mungkin sampai 1975. Israel bongkar dengan dia punya fakta ini, namun sebenarnya Mesir dia tak melakukan macam tu. Mesir sebenarnya dia kuatkan dia punya tentera udara melalui gabungan sistem misil Soviet SA-6 dan juga SA-7, dan juga ada anti-jet missile SAM-7 yang juga serta meriam anti pesawat. Dan Israel gambarkan kelengkapan mereka ini adalah antara yang terbaik di dunia selepas Soviet Union. Alright, taktik yang digunakan oleh tentera Mesir dengan kelengkapan ni adalah mereka membuat satu bentuk defense ataupun yang dikenali sebagai air defense umbrella. Okey, basically ada dia macam satu kubah di mana
tentera di mana perlengkapan tersebut tidak boleh dimasuki oleh tentera-tentera Israel lah, dan diorang hanya akan gunakan sebagai leverage untuk sebagai gencatan senjata dan juga perdamaian ataupun negotiation. Alright, betapa kuatnya benda ni. Bayangkan selepas serangan yang diorang lakukan ke Barla tu kan, dalam masa 24 jam mestilah Israel nak serang balik, bukan? Jadi Israel telah hantarkan pesawat-pesawat dia untuk serang udara Mesir ni. Namun dalam masa 24 jam 35 jumlah pesawat telah pun dijatuhkan. Dan pada hari yang kedua, sebanyak Israel kehilangan 1/3 daripada 300 jet berjuang yang dia ada. Maka daripada itu Israel call off diorang punya serangan udara dan kembali semula lah. Yang ketiga pula adalah dia menipu kesediaan yang dibawa oleh Israel ataupun deception, di mana tentera Israel akan berkawal di Suez kan, di terusan Suez. So diorang akan lihat tentera Mesir ni di bawah penjagaan diorang ataupun dia akan nampak lah. Jadi tentera Mesir dia akan buat latihan hari demi hari, pagi hari balik malam. Jadi dia akan merentas dan sebagainya. Namun sekali pada hari tersebut 6 Oktober, tak kala mereka ingatkan itu latihan yang biasa, sebabkan tentera Mesir ni dah buat macam tu kan, dah biasa kan. Jadi tentera Israel macam biasalah buat training dan sebagainya. Tapi pada hari tersebut tentera Mesir mula membuat serangan yang jadi tentera Israel terkejut sebab dia ingatkan itu hanyalah dia ingat itu hanyalah latihan biasa. Jadi yang keempat pula adalah memecahkan sendiri benteng Bar-Lev tu. Sebenarnya benteng Bar-Lev ni dia betul-betul keras tau. Dia punya degree dia, pembinaan dia almost impossible untuk any tank untuk lalu. Jadi untuk kita teruskan dia punya perpecahan ni, untuk kita masuk ke kawasan Israel ni, dia harus terpecahkan benteng Bar-Lev ni kan. Jadi macam mana dia lakukan? Okey, sebelum tu adalah mereka pada hari kejadian mereka akan dihujani dengan berdilam meriam berterusan. Ini membuka ruang untuk para komando untuk berterusan jalan untuk masuk ke dalam Bar-Lev tu sendiri. Okey, pada tahun 1971 ada seorang pegawai muda tentera ni yang dikenali sebagai Baki Zaki Yusof. Dia bagi idea untuk menembak benteng tersebut dengan pump bertekanan tinggi, high pressure pump, yang dibeli daripada British dengan Jerman, kononnya untuk anggota bomba. Jadi kombinasi 5 pump boleh pecahkan benteng ni dalam masa 2 jam je. Jadi dalam masa 24 jam perang bermula, 81 lokasi benteng telah dipecahkan dan juga 90,000 tentera bersama 850 kereta kebal Mesir telah menyeberangi terusan Suez. Jadi macam tu je, melalui high pressure pump. Bukan dia pakai meriam ke apa, tapi dia melalui pressure pump. Dan itu baru sikit daripada apa yang saya kongsikan. Kalau kita tengok dekat dalam buku-buku yang dituliskan oleh para ilmuwan, sebenarnya banyak macam mana mereka rungkaikan kebijaksanaan yang mereka gelarkan sebagai the times of the modern Middle East. Jadi cerita ini ada beberapa kita boleh ambil dia punya pengajaran adalah bagaimana kelalaian yang ditunjukkan oleh Israel kerana kemenangan yang belum tentu, yang kemenangan yang mereka hadapi. Macam kita manusia sekarang ni, kadang-kadang kita rasa terlalu selesa dengan kemenangan yang kita ada. Apa kemenangan yang kita ada? Contoh kemenangan kita ada nikmat yang paling besar, nikmat Islam, kita ada nikmat kehidupan yang baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya itulah kemenangan untuk kita. Tetapi adakah kita macam Israel? Kita lalai dengan nikmat kita lalai dalam kerja Islam kita. Jadi kat sini kita kena reflect balik macam mana kita gunakan kemenangan yang kita guna ni untuk kita tidak rasa bongkak, kita tak rasa lalai dan sebagainya. Dan selagi lagi adalah kita lihat bagaimana pemimpinan yang baik oleh Anwar Sadat berjaya menggencarkan Israel untuk mengundurkan tentera mereka, dan bagaimana Anwar Sadat berjaya untuk mengupkan moral yang dibawa olehnya untuk tentera-tenteranya yang dah memang kalah pada tahun 1967. Tetapi mereka bangkit balik untuk melawan semula, dan Alhamdulillah pada tahun 1973 mereka berjaya mendominasi benteng Bar-Lev. Jadi ada banyak lagi iktibar kita boleh ambil daripada sini. Wallahualam, itu je yang saya nak kongsikan pada hari ini, dan insyaAllah moga perkongsian yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat kepada awak semua. Apa yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya juga, dan atas takdir Allah SWT. Aku lihat hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.